الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Musi dan terpuasa surah dan imam dan bilal dan guru dan asatizah, tuan dan puan-puan ke Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Pertama, saya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kerana diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan dalam siri kuliah Maghrib. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan surau yang memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan tuan dan menghargai waktu antara Maghrib dengan Isya. Tak lama tuan-tuan, sekitar 30 minit, 40 minit insya-Allah, dan untuk sama-sama kita mengisi sesuatu yang sangat bermakna sementara menunggu waktu Isya. Kita mengisi dengan pengisian ilmu insya-Allah. Saya memilih topik hadis ataupun tajuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama dengan tuan-tuan berdasarkan kepada kitab ataupun buku ringkasan hadis Riyadhus Shalihin yang saya fikir tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan kitab Riyadhus Shalihin, dan saya tidak pasti sama ada pernah dibincangkan atau diberikan perendahan tentang kitab ini atau hadis yang disebut Imam An-Nawawi alaih. Kalau ada, alhamdulillah sebagai pengulangan, tetapi ini ringkasan daripada 1800 lebih hadis tuan-tuan yang disusun oleh Imam An-Nawawi, diringkaskan kepada 800 lebih, itu ya, 800 lebih. Dan sebagaimana tuan-tuan dan puan maklum, hadis adalah salah satu daripada sumber rujukan ataupun sumber perundangan Islam yang utama selepas Al-Quran tadi. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi tuan-tuan dalam Musnad dia menyusun hadis-hadis yang sahih saja. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Ini kerja para ulama kita dia dah susun dah. Maksudnya hadis dia menerangkan sesuatu ataupun hukum hakam yang ada dalam Al-Quran Karim. Itu kerja hadis, menerangkan. Quran sebut aqimus solat, solat. Hadis memperincikan lagi bagaimana nak solat. Ada ayat Quran yang lengkap seperti ayat-ayat faraid, itu lengkap tuan-tuan. Hadis menyempurnakan lagi. Cumanya hadis Riyadhus Shalihin ini tuan-tuan dan puan-puan ialah hadis tentang akhlak ataupun tentang bagaimana kita nak membina kepribadian kita. Itu hebatnya para ulama itu tuan-tuan. Berjuta-juta hadis itu disusun satu-satu. Dan ada hadis berkaitan tentang hukum hakam, ada. Hadis tentang akidah pun ada, kan? Jadi Riyadhus Shalihin ini sesuai dengan namanya Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Surah tuan-tuan, surah Ar-Rawdah. Kan Ar-Rawdah, Rawdatun min riyadil jannah. Jadi sesuailah dengan kitab ini. Rawdatun ini Riyadhus Shalihin. Jadi tuan-tuan berada di taman-taman orang-orang soleh bila kita baca kitab Riyadhus Shalihin ini. Tetapi kita baca ringkasan saja ataupun bukan ringkasan,
pengarang kitab ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menyaring lagi atau memilih hadis-hadis yang 1800 lebih tuan-tuan kepada 800 lebih saja. Dan saya ada pengalaman tuan-tuan baca kitab Shalihin ini di sebuah surau di Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya beritahulah 1800 lebih ni dekat 9000, dekat 1000, dekat 2000 kan. Dah berapa tahun tuan-tuan, dah 3-4 tahun tak habis-habis lagi. Tak habis lagi. Jadi saya kata kena sabar, sama ada kitab ini kita baca habis ataupun kita yang habis dulu. Faham tuan-tuan ya? Banyak tu. Ada seorang tuan-tuan dalam surau tu kan, memang dia pembantu Bilal, memang ada lah. Kan? Tempatnya pun duduk belakang kan. Jadi satu ketika saya tanyalah, kan, nama dia kita panggil Pak Din lagi. Kata Pak Din mana? Oh, lupa nama tu ustaz, dia dah tak ada lah. Jadi kurang lebih sempat kita sama-sama muzakarah hadis ni kurang lebih hadis yang ke-100 lebih itulah dia sempat. Kan lepas solat dia selalu tanya saya masalah hukum itu, yang mana saya boleh jawab lah, tak boleh saya tak tahu. Dan dia lah antara orang yang rajin azan. Kan walaupun dia tidak duduk di kampung itu, di kampung sebelah, tapi sebab barangkali surau itu aktif dengan majlis ilmu, dia selalu datang surau itu dan dia minta jadi pembantu Bilal. Gitu ya. Dia kata seronok bila berada dalam majlis ilmu itu. Kan? Alhamdulillah kita dibenarkan sekali lagi untuk mengikuti kuliah pula, dibenarkan oleh pihak JAIS. Jadi kita gunakanlah program yang ada tuan-tuan, sama ada surau, seluruhan ke semua itu bergantung pada pengurusan surau kan. Tetap lagi bila kita baca hadis-hadis Nabi dengan hadis Nabi tuan-tuan kan, kita tak jumpa dengan Nabi kan, kita tak jumpa dengan Nabi, tapi bila ada orang membacakan hadis, apatah lagi hadis itu yang disusun oleh para ulama, kita dah disaring memang itu hadis yang sahih katakan. Jadi seolahnya orang yang membacakan itu mengulang balik kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sebab itu seboleh-bolehnya tuan-tuan, kalau kita tak ada urusan ke apa kan, kalau ada pembacaan hadis ni, kalau boleh kita cuba dengar dan apa yang disampaikan itu, kan sampaikan itu. Saya alhamdulillah tuan-tuan, sepanjang PKP mesti kata kan, kita ke surau pun tak apa nak boleh kan. Kan kita bersama dengan anak-anak kan. Jadi saya dengan isteri program kan di rumah, so, anak-anak semua ada di rumah kan. Kita programkan satu hari kita baca sepotong hadis. Kan PKP pertama tu kita baca hadis 40. Kan susunan Imam An-Nawawi juga kan. Tak baca semua 40 lah, saya pilih-pilih. Latih seorang anak yang boleh membaca kan, baca dengan Arab dia sekali lah sebab dia mudah kan. Kat situ kita kenal siapa perawi hadis kan, siapa sahabat yang rekan hadis. Paling kurang anak-anak tahu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah. Kemudian dilatih membaca matan hadis. Yang salah tu kita cuba betulkanlah, kemudian membaca terjemahannya kan, sangat mudah. Yang tak faham tu nanti kita cuba terangkan dia. Kan ambil satu. Habis tu saya ambil pula hadis-hadis yang disusun oleh Dr. Muhammad Zahazan. Ada hadis dia banyak tu, tapi ringkas satu hari satu lah kan gitu. Kemudian kita program pula kan bacaan surah Al-Mulk kan, anak-anak dekat rumah kan. Lepas subuh kita susun pula supaya anak-anak boleh baca surah Yasin sama-sama. Jadi sentiasa hidupkan kan di rumah tuan-tuan. Bila anak-anak belajar secara online, saya katakan yang ini jadi utama kan. Dia main game ke apa semua kan, kita pun tak boleh nak sekat dia sebab ini keperluan dia, tapi kita isi apa yang ada. Isi apa yang ada. Paling kurang kan, kalaulah hari itu tertinggal baca hadis kan, dia dah rasa itu program dia, nak tak nak mesti baca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasakan di mana-mana kan.
bacaan Quran pun kita biasakan di rumah kita, supaya inilah yang dipanggil taman-taman orang-orang soleh. Mudah-mudahan ya, dengan berbagai cabaran yang ada sekarang, yang kita tak boleh nak tolak, tak boleh nak tepis, tetapi apakah benteng-benteng yang ada di rumah kita, paling kurang baca Al-Quran kita dah budayakan kan? Paling kurang bacaan hadis, cukuplah tuan-tuan, yang banyak kan? Paling kurang itu jadi budaya kita kan? Apatah lagi bila kita boleh datang ke surau, datang ke masjid dengan kuliah kan? Ini adalah salah satu persediaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semana yang saya pernah kongsikan sebelum ini tuan-tuan dalam kuliah yang selepas dan yang lepas, bagaimana para malaikat mencari-cari orang berada dalam majlis zikir. Dalam kitab Al-Azkar oleh Nawawi kata, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu dalam majlis atau dalam taman-taman syurga, tuailah. Kan? Tuailah, carilah, galilah. Sahabat tak faham apa maksud riyadul jannah itu. Nabi kata halaqul zikri. Ya, majlis-majlis ilmu macam ni, majlis zikir. Jadi majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Jadi kat situ Allah beri keampunan pada kita. Kan? Saya baru ni saya panggil seorang kawan datang ke surau saya tuan-tuan untuk kuliah subuh kan, subuh, dan dia jadi kuliah tetaplah setiap bulan. Dia pesan pada saya, dia kata, Ustaz, kalau hari Sabtu minggu kedua ni Ustaz carilah kuliah tempat mana, dia kata. Saya tak senang kalau Ustaz ada kat belakang. Kan? Ustaz kata tak apalah kan, bagi kuliah sudut belakang pun tak apa, saya pun nak juga dengar apa yang kawan sampaikan. Satu je saya kata, saya nak dapatkan keampunan Allah. Paling mudah duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu kan. Duduk saja, itu jaminan Nabi, Allah ampunkan kita kan. Tak susah, senang je kan. Sama ada tuan-tuan tidur ke, tersengguk-sengguk ke, itu nombor dua. Yang penting duduk dalam kawasan majlis zikir atau majlis ilmu kan, Allah ampunkan. Sehingga Nabi kata kalau ada orang tiba-tiba datang tuan-tuan kan, katalah kan anak muda yang bawa put panda tu datang solat, dan dia pun ada benda baru lah, dia duduk sebentar, itu pun Allah kata Allah ampunkan dia. Petang lagi kalau kita bermula, ini dia tak sengaja datang. Kan tak sengaja datang kan? Apatah lagi kita membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tadi tuan-tuan, kita tak jumpa dengan Nabi, tapi kita bila dengar hadis Nabi ni, masya-Allah kan, kita akan jumpa Nabi nanti bagaimana Nabi sangat sayang pada kita dan Nabi sangat rindu dengan jumpa dengan kita, dan Nabi dia prihatin dengan kita. Sebab itu diberikan beberapa perkara yang dirangkumkan dalam buku ini, dalam kitab ini, ringkasan Riyadhus Shalihin Nabawi kan, cara persediaan seseorang menuju akhirat. Menuju akhirat. Kalau kita tak boleh nak buat semua tuan-tuan, kita jangan tinggal semua. Dapat sikit pun jadilah. Dapat sikit jadilah. Kita tak mampu nak ikut 100% apa dikatakan. Paling kurang pun kita dah ada satu level pengetahuan. Sikit-sikitlah, sikit-sikit. Ini tidak bermakna tuan-tuan saya yang membacakan ini saya lebih baik pada tuan-tuan. Tidak kan, kita berkongsi sama-sama. Berkongsi sama-sama. Tuan-tuan kan, Imam An-Nawawi adalah seorang, dia kata ulama yang hebat. Dia adalah bermazhab Asy-Syafi'i kan. Kalau kita tengok An-Nawawi kan, ini dinisbahkan kepada tempat dia An-Nawa kan, di Damsyik sana, di Syam sana kan. Nama dia kan bukannya An-Nawawi, itu dinisbahkan saja tuan-tuan kan, itu dinisbahkan saja kan. Dia digelar Al-Imam, digelar Al-Hafiz. Yang hafal Al-Hafiz ni dalam tradisi ilmu Islam bukan orang yang hafal Quran. Dia adalah orang yang menghafal hadis dengan rawinya, dengan matanya sekali.
Kan cuma sekarang ni kita kata Al-Hafiz tu ialah orang yang hafal Quran, tapi istilah sebenar ialah orang yang hafal hadis. Dia dipanggil Syekhul Islam, hebat kan. Muhyiddin, orang menghidupkan agama. Abu Zakaria, itu gelaran dia juga kan. Yahya bin Sharaf bin Mira atau Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Di ujung tu dinisbahkan kepada dia itu lahir di mana? Di kota Nawa, Damsyik. Kan? Tuan-tuan lahir kat mana? Boleh dinisbahkan kan, dengan tempat tuan-tuan lahir. Tak ada masalah, boleh. Kan? Tradisi orang Arab dia nisbahkan, kalau tuan-tuan dapat anak yang pertama kan, katakan Ahmad, Abu Ahmad. Kan kalau perempuan mungkin Abu Salmah saya katakan, atau Ummu Salamah. Kan ini tradisi. Cuma orang kita tak berapa lah tradisi itu, kita ikutlah mana yang ada. Dia ini usia dia tak lama tuan-tuan, sekitar 45 tahun dia meninggal dunia. Dan dia tidak pernah berkahwin. Kan sebut dengan ilmu, dan dia boleh menghafal kitab-kitab yang dia belajar itu dalam tempoh yang sangat singkat. Saksi itu kelebihan yang Allah beri kepada para ulama kita yang boleh menghadam semua ilmu, dan dia boleh mengikuti kuliah-kuliah ilmu ini secara serius, dan satu hari beberapa kuliah ilmu dia boleh ikut. Mana hebat para ulama kita tuan-tuan ya? Kita tak boleh sampai kitab itu, tapi kita boleh mengikuti apa yang ditulis atau disusun oleh para ulama kita kan. Sebut saja Imam An-Nawawi, kita akan kenal dengan kitab Al-Shalihin dia, kitab Al-Azkar, menghimpunkan wirid-wirid, doa-doa yang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat baca juga beberapa zikir-zikir di masjid kita di Masjid At-Taqwa. Sempatlah kita baca sikit-sikit kan. Dia juga mensyarahkan hadis Imam Muslim. Hebat tu. Dia mensyarahkan kan, hadis yang disusun oleh Imam Muslim. Dia syarah lagi, maknanya dia tafsirkan kan, begitu. Dan banyak lagi tuan-tuan ya. Ada satu lagi kitab yang dibaca juga di mana surah masjid, kita ada At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, adab orang yang menghafal Quran. Di surau saya tuan-tuan, kitab ni selesai dibaca dalam tempoh 3-4 tahun, sebulan 2 kali. Ini rupanya detail mana Nawawi terangkan dan bagaimana nak boleh baca Quran kan. Boleh tak Quran ini disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang bukan Islam? Kalau kita batal, macam mana kita nak pegang mazhab, detail. Niat baca Quran bagaimana kan, sangat detail lah. Detail kan. Sama juga dengan kita fiqh yang lain pun banyak disusun oleh Imam An-Nawawi tuan-tuan. Jadi bila saya bicara dengan Ustaz Mukhtar kan, saya kata kita beruntung kalau kita boleh memperkenalkan tokoh ini, apatah lagi bila kita membaca hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi kan. Sebab itu dalam kitab Al-Shalihin tuan-tuan, di awal-awal pengantar kitab dia beritahu, dia petik beberapa ayat Al-Quran Karim kan. Antaranya ialah wa ma khalaqul jinna illa liya'budun, nak peringatkan pada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sun adalah hadis sahih. Jangan risau. Jangan risau dia kata kan. Jadi 1896 hadis dalam Al-Shalihin diringkaskan ataupun dipilih lagi kepada 800 hadis saja dalam kitab ini. Kitab ini mudah-mudahan kita istiqamah tuan-tuan, dan saya pun sekiranya diberikan kesempatan untuk menghantamkan kitab ini, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Buku ini tuan-tuan ada dijual di kedai-kedai buku sekarang ni kan. Ada kedai buku di Perdana Puteri pun ada, pada Seputra pun ada kan. Sekitar RM50 macam tu tuan-tuan ya. Kita pun tak mahal, boleh dimiliki. Jadi kalau tuan-tuan
ada kesempatan, ada sedikit rezeki Allah berikan, kan, milikilah, kan, kita hadir di semacam ini. Paling kurang tuan-tuan, ini koleksi kita di rumah, lapar-lapar kita baca, okay, kan, ada masa kita baca, kan, kita bawa ke surau, bawa ke masjid sebagai kita punya bahan-bahan untuk kita bermuzakarah apa yang dikatakan oleh para ulama kita ini, para ilmuwan kita ini. Jadi dalam kitab ini tuan-tuan, dia mengandungi 24 bab dan ada 120 perbahasan. 24 bab tuan-tuan, kan? Jadi kalau nak baca satu malam satu bab, kan, tuan-tuan balik pukul 10, tak lambat kita kan, pukul 10. Jadi barangkali satu bab itu barangkali kita ambil dulu 3 hadis saja. Jadi tuan-tuan bayangkanlah ada 800 buah hadis yang nak kita habiskan. InsyaAllah dengan kekuatan yang Allah berikan pada kita tuan-tuan, boleh kita meneliti satu-satu. Kan, Syekh An-Nabhani dia susun balik, dia tak ikutlah bab-bab yang ada dalam kitab Al-Sahih Imam Nawawi. Dia susun balik, dia sesuaikan. Sesuaikan mengikut bab yang digabung, dia buat bab baru. Bab baru. Kan, kalau Imam Nawawi dia buat bab ikhlas, banyak hadis dia. Bab sidqi, bab kebenaran, bab as-sabar, ada lagi banyak. Kan, banyak, kan. Jadi dalam bab pertama ini disusun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalunya Imam Nawawi bila dia bawa hadis yang Tuhan, dia akan bawa ayat Quran yang berkaitan tentang apa yang nak dibincangkan, apa nak dibincangkan dalam kitab itu. Jadi Syekh Nabhani dia cuba juga untuk mengikut pendekatan yang diberikan oleh Imam Nawawi supaya tak larilah, begitu. Jadi hadis-hadis berkaitan tentang, saya adalah hadis tentang akhlak, tuan-tuan, akhlak, bagaimana kita nak bina diri kita, bina kehidupan kita di dunia untuk menuju kepada akhirat, kan? Walaupun Imam An-Nawawi bersama dengan Salihin bawa, ataupun Syekh Nabhani bawa tadi tentang solat itu ibadah, tapi dalam solat juga ada unsur-unsur akhlaknya. Cerita tentang haji, tentang zakat, semua itu tentang fiqh, tapi ada unsur-unsur akhlaknya. Kan, sebagai contoh tuan-tuan, kita solat menyembah Allah SWT, tapi kita nak jaga juga akhlak sesama manusia, kan, sesama manusia. Begitu. Sebagai contohnya bila kita solat itu kan, sekarang dah kita terpaksa jarak-jaraklah sebabkan tertentu, kan. Jadi hukum fiqh kata kalau kita solat, kita dengar telinga kita saja, kan. Saya pernah sembahyang, tuan, orang tu sop depan, saya sop belakang, saya boleh dengar bacaan dia. Bayang kalau orang kat sebelah dia macam mana, kan. Dia sop depan, saya sop yang kelima, keenam, dia dah lambat, kan. Saya boleh dengar dia sujud tu, Subhana Rabbil A'la, kan, baca Bismillahirrahmanirrahim, kan. Jadi kat situ betul lah dia mengatakan Allah, tetapi hubungannya dengan manusia bagaimana, kan. Saya sering datang surau tu dan kita kenal dia, kan. Saya kalau boleh tak nak main sebelah dia. Dia mengganggu konsentrasi kita untuk solat, kan, mengganggu. Ada satu masjid tuan-tuan saya pergi, kan, memang saya kerap lah, kan, kadang singgah juga, kadang Azim pun dah kenal saya, kan. Dia kata, Ustaz boleh tolong tak tegur orang tu, kan. Kami tegur dah macam banyak kali dia kata, kan, janganlah kuat sangat, bagi telinga sendiri dengar. Dia kata lori lalu tu, apa tak tegur, dia kata. Kan, Nazir kata takkan kami nak tahan lori, kan, bagi dia jangan lalu depan kita ni, kan, memang masjid tu tepi jalan pun. Itu lori lagi kuat, takkan saya sembahyang ada Tuhan pun tak boleh sabar, dia kata. Tuan, pening kepala orang macam tu. Jadi dalam keadaan kita beribadah kepada Allah pun, kan, ada juga hubungan sesama manusia, kan. Tuan-tuan pernah pergi haji, kan, nak pergi umrah, kan, nak uji kesabaran bagi itu bab fiqh, tetapi di sana ada unsur-unsur akhlaknya, kan, unsur akhlaknya, kan. Pengalaman saya tuan-tuan pergi haji 2010, kan, kita balik daripada Mina tu 40 tahun kita balik, saya daftar awal, kan.
Belum saya katakan sebab kita kantin 3, kantin 4 je tu. Daripada Mina tu balik ke Mekah, ya, ada seorang pakcik tu, Masya Allah, kan, kita terpaksa tenangkan dia, kan, sebab pemandu bas bukan semua orang Saudi, dia ada daripada Mesir, ada daripada Yaman, kan, dan lagi dalam keadaan yang jam, kadang-kadang tersesat, slow, kan. Kami terpaksa menenangkan seorang pakcik ni. Dia kata, Allah, slow sangat. Dia kata, unta jalan pun lagi laju. Dia kata, pakcik, sabar pakcik, kita ni tak habis lagi berhaji ni. Dia bising dalam bas. Dia kata, sabar, okay, sabar. Ni kan haji tak habis lagi ni, kan. Dia tetap jugalah dengan tekah laku gitu. Kita kata sabar, kan, sabar. Tu Allah nak uji tu sebenarnya, kan. Apatah lagi, kan, saya sebilik dengan orang yang Masya Allah, kan, kena banyak sabar, kan. Dia selalu bertanya pada kita, tuan-tuan, kan, kata, isteri awak bila datang bulan? Dia tanya isteri kita pula. Dia sibuk tanya pasal isi orang. Ini kisah benar, tuan-tuan, ya? Saya paling muda dalam bilik tu, kan. Dia tersipu-sipu lah, ya. Lepas tu dia cerita, aku sebenarnya bukan pergi haji pun, bini aku dapat pergi lah, kan. Ego lah tu bagi kita, kan. Tapi Allah uji dia, kan, uji dia. Balik pada Mina tu sepatutnya kita dah boleh buat tawaf dah, kan. Tawaf selesai lah, rukun semua kita dah selesai lah, kan. Allah uji dia bila isteri dia datang haid. Jadi dia tak boleh balik seperti mana kita balik. Kita KT3 awal balik. Jadi dia terpaksa menunda penerbangan balik dia 2 minggu lebih, tunggu isteri dia suci, kan. Kami pun bincang, jangan astagfirullahaladzim, agaknya Tuhan nak bagi cash bila pun awak selalu dia suka mencari-cari, kan, mencari-cari. Iya, itu topik dalam bilik, kan. Atau lagi lah, kan, dia datang, ya Allah, kita pun tak sanggup. Tapi itulah dia, bila dia balik ke Malaysia, tuan-tuan, dia menjadi manusia yang kita fikir 360 darjah dia berubah. Kan, rupanya di situlah Allah SWT nak uji dia, kan, dengan niat mengerjakan haji yang pada mulanya tak berapa nak bagus, kan. Tiba-tiba Allah uji begitu. Dan akhirnya, tuan-tuan, bila kami berjumpa semula lah, kan, jumpa semula, kan, isap rokok dah tak nak lah. Dia perokok tegar, kan. Cakap memang kata-kata yang baik, tidak lagi tinggi dia punya volume dia. Dan dia pun berkhidmat dengan surau, kan, jadi siap tambahan. Kalau dulu berbagai masak dia rajin. Sebelum tu rajin juga, tapi dia tambah lagi, kan. Tambah lagi. Yang menunjukkan, tuan-tuan, saya pernah jatuh di surau, ambil wuduk, jatuh. Saya dirujuk ke kecemasan di Putrajaya. 3 hari pagi dia datang rumah saya tak pernah beritahu dia. Masya Allah, dia ada ilham. Dia kata, sahabat tipe musibah, dia cuba cari rumah saya, dia datang di mana sebetulnya, tuan-tuan. Jadi yang ini, kan, bila kita mengerjakan ibadah sekalipun ada unsur-unsur akhlaknya, tuan-tuan. Yang ini antara keistimewaan Imam An-Nawawi bila dia menyusun, kan, ada hadis Nabi, zikir-zikir ini, dia nak meminta pada kita untuk kita sama-sama memperbaiki diri. Dalam kitab ada saya, tuan, mukadimah kita itu dia kata bila tuan-tuan membaca kitab saya, jangan lupa doakan saya. Dia minta tu, jangan lupa doakan saya. Muslimin juga suruhnya. Itu maknanya apa, tuan-tuan? Kita menghargai jasa seorang guru, jasa seorang ulama, ilmuwan, ya, yang memang kalau nak fikirkan kita dengan dia, antara langit dan bumi ni lebih, kita pun tak mampu. Tapi dia beritahu, kan, bila membaca itu, ingatkan saya, kan, doakan, kan, kebahagiaan dia, kerahmatan dia. Kan. Jadi dia adalah guru kita, walaupun kita tak jumpa, tapi kita membaca karya-karya dia, karya-karya dan buku-buku dia, kan. Sebab itu kadang-kadang saya pesan kepada murid-murid saya, tuan-tuan, di universiti, kan, kalau jumpa guru, jangan kata
inilah bekas guru saya. Kan, saya tak benarkan mana-mana anak murid saya bila saya mengajar sekolah dulu tuan-tuan di Muslim pun dia beritahu ini adalah bekas guru saya. Maklumlah pelajar ni bila dah keluar, dia kahwin kan, keluarga, dia ada anak kan, kita kena serempak kan, kita serempak jangan cakap dengan anak ini bekas guru. Tuan-tuan bayang bekas tak ada apa-apa, guru tetap guru, di mana pun dia berada dia tetap guru. Kan sama juga. Sebab tu saya fikir bila Imam Nawawi mengatakan itu, doakan dia supaya kita kenal dia sebagai guru yang tak pernah kita jumpa, tapi kita membaca kan tulisan-tulisan dia, buku-buku dia. Sebab dia memberi panduan kepada kita bagaimana kita nak bertingkah laku dengan baik berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita baca mungkin satu dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan pertemuan kita pada malam ini. Dan dalam kitab ini bab yang pertama kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ini tentang akidah. Kan? Tetapi bagaimana Imam Nawawi menyusun dan juga Syekh Nabhani disusun balik, beriman dengan Allah pun ada kesan-kesan akhlaknya. Sebab dia tak boleh pisah tu. Tak boleh pisah, ya. Dimulakan dengan iman dan Islam. Ya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini Imam Al-Bukhari, ini Imam Muslim, ini imam-imam yang menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan boleh cari dekat mana-mana sumber, hebatnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari misalnya tuan-tuan bermimpi jumpa dengan Nabi. Kan hebat dia. Dan bagaimana nak menyusun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan meriwayatkan daripada Ibnu Umar, ini adalah sahabat yang dengar apa yang Nabi sebut. Sebelum tu banyak lagi. Sebelum Ibnu Umar, selepas Ibnu Umar ada lagi tabi'in, tabi'in. Semuanya direngkaskan saja daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa tuan-tuan? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini pun sahabat yang hebat juga, yang hebat. Kalau ada satu yang mengatakan Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia wafat, dan dia nak wafat, dia nak meninggal dunia, ada orang mencadangkan supaya anak dia sebagai pengganti dia sebagai khalifah. Dia tak nak, tuan-tuan. Dia kata cukuplah, dia kata Umar yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat nanti. Seolah-olah nak beritahu apa, tak payahlah keluarga Umar berkampung di neraka. Soalan macam itulah. Dia tak boleh. Tetapi ada sahabat melantik Ibnu Umar ini sebagai pengurusi majlis dalam pemilihan khalifah. Itu tak apa. Tapi dia bukan masuk dalam senarai pengganti khalifah selepas Sayyidina Umar Khattab yang ditikam oleh seseorang itu kan. Dia tak nak. Dia tak nak. Cukuplah, dia kata Umar sendiri seorang saja yang bertanggungjawab tentang keadaan apa bila dia mentadbir. Ya. Apa hadis ini tuan-tuan? Barangkali ini satu hadis yang kita baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salat, ita'iz zakat, wa hajjul bait, wa shaum Ramadan. Ya. Apa maksudnya tuan-tuan? Rasulullah SAW bersabda Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Ini dalil tuan-tuan kepada kata rukun Islam. Kita faham, kita hafal rukun Islam, tapi ini dalil dia. Islam Nabi kata tertegak dengan 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Yang seterusnya, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, menghaji ke Baitullah, dan berpuasa, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini sebagai dalil rukun Islam itu yang kita hafal, yang kita tahu, anak-anak kita pun hafal.
inilah dalil tuan-tuan. Cuma kita belajar ni tak adalah kita minta tuan-tuan kenapa tidak. Kan tak ada pressure tuan-tuan kan. Saya pun tak buat soalan. Tuan-tuan jangan tergelak, tapi kita tahu oh ini dia rukun Islam ini, rupanya ini dalil dia. Syahadah, kemudian solat, zakat, haji, puasa di bulan Ramadan. Kan itu dalil dia kan. Dan saya fikir pun ini adalah hadis yang sangat asas sebagai pengukuhan kita sebagai seorang Muslim. Dan seorang Muslim. InsyaAllah tuan-tuan, nanti pertemuan yang akan datang kita tengok detail lagi. Detail lagi hadis daripada Sayyidina Umar, Rasulullah kan didatangi oleh malaikat Jibril. Tuan-tuan dah biasa dengan hadis ni kan. Ini lagi pengukuhan bila saja. Dan sahabat tak kenal itu adalah Jibril. Di hujung tu baru Nabi kata, tahu tak siapa yang datang? Sahabat tak tahu. Nabi kata itulah Jibril mengajarkan agama kamu. Jadi rukun Islam ini adalah satu perkara yang asas dalam agama kita, tuan-tuan. Dan agama kita kan. Sebab tu bila 5 kena 5. Matematik 5 tolak 1 4. Tetapi Islam kata 5 tolak 1 kosong. Jangan tolak 1. Sebab ini adalah rukun, tiang dalam agama Islam ini kan. Yang lain-lain itu adalah tapi di rukun dia kan. Tiang 1 patah memang utuhlah rumah kan ya. Kan InsyaAllah tuan-tuan dalam pertemuan akan datang kita lihat hadis yang agak detail lagi kan. Bagaimana Nabi jumpa didatangi oleh Jibril, bagaimana rupa Jibril itu kan, dia menjumpai seorang lelaki. Tuan-tuan dan biasa itu nanti kita akan detailkan lagi insyaAllah dalam pertemuan akan datang insyaAllah ya. Itu sahaja tuan-tuan untuk kali ini sebagai mukadimah pengenalan kepada kitab ini secara ringkas, dan juga apa yang nak kita kupas berkenaan tentang mukhtasar ataupun ringkasan Riyadhus Shalihin, susunan Imam An-Nabhani. Dia menyusun balik kitab Riyadhus Shalihin yang berjumlah 1800 lebih hadis itu kepada 800 saja. Mudah-mudahan dan inilah bekalan kita di akhirat nanti dalam keadaan kita berada dalam majlis ilmu. Allah ampunkan dosa kita, ampunkan dosa ibu ayah kita, dan ampunkan dosa anak-anak dan ahli keluarga kita, tuan-tuan. Aku lihat hadis, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.